Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illallah A'udhu min syarri ma sana'tu Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bisanbi fa'fili fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah yang dijemput untuk mengimarah ke rumah Allah ini pada hari yang penuh barakah ni, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Untuk menjadi hamba yang bersyukur ni tuan-tuan, sidang jemaah mata Allah SWT, sampai Nabi doa. Mungkin kita sangka kita ni bersyukur, kita sangka. Apa maksud sangka? Dok kita fikir-fikir lah, gamaknya banyak aku bersyukur ni. Tapi hakikatnya tidak. Qalilan ma tashkurun. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Bukti syukur ni apa? Ingat Allah. Bukti syukur ni dalam perbahasan syukur yang makam yang sempurna, syukur kata al-ulama, para ulama mengatakan bahawa ingat Allah. Maknanya kalau paling mudah, kalau kita orang lelaki ni banyak berusaha dengan duit, banyak ingat duit atau ingat Allah? Contoh, patutnya tengok duit, ingat Allah. Bila ingat Allah, tu dah pastilah kita akan menjaga apa suruhan Allah. Itu maksud ingat tu. Orang yang ingat pasti dia taat, pasti. Orang yang ingat pasti dia taat. Orang yang taat pasti dia buat. Dia akan tunduk segala apa suruhan Allah, terutamanya dalam bab rezeki. Bab rezeki bukan sekadar usaha yang kita nampak dengan mata kepala. Bab rezeki adalah berkaitan tentang kurniaannya. Tu Allah berkehendak memberi kepada siapa yang aku kehendaki, Allah kata. Habis Ustaz, dia tak ingat Allah pun dapat. Dia dapat benda lah, dia tak dapat lah Allah. Bila dapat benda, satu ketika habis benda itu, nak dapat balik tak ada. Kita nak tak putus-putus. Habis dapat lagi, habis dapat lagi, habis dapat lagi. Ini dapat, habis terus. Itu istidraj. Itu kena banyak ingat Allah. Qalilan ma tashkurun. Sebab tu Nabi doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cuba tengok, perkataan syukur tu digandingkan dengan zikir. Maknanya orang yang bersyukur lah orang yang kuat ingat Allah. Haza min fadli rabbi. Contoh orang puji kita, cantik kita ni, apa dia jawab? Nak sebut alhamdulillah pun malu-malu tu, macam balik pada Azhar apa sebut alhamdulillah. Boleh lah. Yelah, kalau tak usaha tak dapat juga. Nampak tak ingat tu. Kita seboleh-boleh kalau orang puji kita, semua ada, semua benda. Cantik selipar pun alhamdulillah, haza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman cakap gitu. Haza min fadli rabbi. Ini kurniaan pada Allah. Bukan sebab kita, sebab Allah kurnia. Kalau sebab kita ni, macam-macam kita boleh dapat dengan kehendak kita. Tapi berapa banyak kita buat tak dapat-dapat. Nak A dapat B, nak B dapat C, nak C dapat D. Nyari-nyari dapat.
silap lagi pula tak dapat terus. Nah, jadi maknanya sebenarnya mata Allah Ta'ala, menjadi hamba yang bersyukur ni satu perkara yang sulit kerana ianya sedikit. Lalu mulakan dengan doa. Doa pula bukan doa dengan sebut semata-mata, tetapi dengan berdoa. Berdoa ni maknanya faham akan apa makna doa itu. Sebab tu doa ni dimulakan dengan yakin terlebih dahulu. Ustaz, doa ni tak jadi-jadi sebab apa Ustaz? Sebab tak yakin ketika berdoa. Kita doa dengan penuh kerisauan. Tu time doa pun boleh lupa Allah lagi. Dan doa-doa ni ingat masalah ni, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Allah. Doa biar yakin. Doa dengan yakin. Yakin dengan Allah. Makam yakin letak nombor satu. Yakin tu letak pada iman. Sebab apa doa dengan yakin? Sebab ud'uni astajib lakum. Allah kata. Nak yakin dengan apa? Mulakan dengan ilmu. Ilmu yakin. Ngaji tentang Allah. Kenal siapa Allah? Kenal Allah. Kalau orang tanya, kenal Allah tak? Berani nak jawab tak kenal? Tak kenal lah. Wallahu alam. Nyaya tuan. Dia tanya nanti marah buka. Wallahu a'lam. Ya. Kenal Allah tidak? Kenal. Dengan apa kenal? Dengan Allah. Allah mengajar dengan kalam Allah. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Kalau orang katanya kenal Allah tak? Baca ayat tu habis, sampai habis. Mana boleh kita sebut tak kenal? Sembah mesti kenal. Kalau tak kenal, sembah siapa? Sembah yang mana? Sebab tu dipanggil solat. Sembah yang esa. Betul ke Allah tu esa? Ke ada lain Tuhan selain Allah? Nampak? Sebab tu sebenarnya mata Allah SWT dalam satu hadis Nabi SAW, nak kaitkan dengan perbahasan kita pada tengah hari ini tentang semulia-mulia kalimah ataupun keuntungan yang sangat tinggi dengan kalimah ini. Apa dia? Kalimah thayyibah. Subhanallah. Sebab nak mulakan, sebab semua perkara mesti dengan yakin. Tanpa yakin maka sia-sialah seluruhnya. Kita berusaha siang malam pagi petang tapi ragu, gagal. Tapi usaha sedikit tapi yakin, jadi. Sebab tu kalau jumpa orang-orang yang arif billah, air kosong ni tuan, daripada yakin dengan Allah, bismillah ya. Boleh jadi dah. Boleh jadi dah. Boleh jadi syifa dah. Tapi kita bukan air ni dah 7 kolah tak jadi Ustaz. Sebab dok ragu. Dia usaha saya tak jadi-jadi ni Ustaz. Sebab apa? Ragu. Dia kalau yakin tak tanya, dia usaha je tanpa perlu tanya bila. Kalau terdetik hati bila, maknanya ngajilah. Ada orang tanya, ni bila nak tumbuh pokok kelapa sawit ni? Tak ada orang tanya. Kalau dia tahu proses tumbuh saran pokok kelapa sawit 5 tahun, sepanjang 5 tahun dia takkan tanya. Kalau proses rezeki datang dengan taat, sekiranya sempit, dia tak tanya kenapa sempit. Dia tahu dia tak taat. Tahu dah. Clear, tak payah pergilah nak mana-mana tanya siapa, dia tahu dah. Nak pula jumpa tok guru lagi, dia scan atas bawah dia. Balik. Banyak istighfar, habis itu. Mana dosa? Dosa apa? Dosa lupa Allah. Bukan sebab tak buat, tapi tak yakin ketika buat. Malah kita menyekutukan Allah ketika kita solat. Allah boleh berlaku ke? Boleh. Sebab ketika solat tergesa-gesa kita nak habis solat, kerana ada kuasa lain sedang menunggu di luar sana. Hati-hati. Patut ketika solat tu kita dah menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita. Dan solatlah akan menentukan kita ni selesai masalah ke tidak. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45.
wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah, clear cut, minta tolonglah dengan sabar. Sabar ni kenal Allah, yakin dengan Allah dan taat. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan ini sangat berat melainkan orang yang khusyuk, takut dengan Allah. Nampak? Pertolongan apa yang kita hajat kat dunia ni yang menguntungkan itu adalah mesti keuntungan yang bersandar kepada Allah. Selain daripada Allah, rugi walaupun dapat dunia dan seisinya. Sebab itu kita kaitkan dengan hadis yang saya nak bacakan ini, keuntungan yang sangat tinggi. Kata Nabi SAW, ala anbi'ukum bi khairin a'malikum wa azkaha inda malaikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal wariqa wa khairil lakum min an talqaw aduwikum fatadribu a'naqahum wa jarribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala zikrullah. Kata Nabi SAW, mahukah aku kabarkan kepada kalian amalan kalian yang terbaik dan paling suci di sisi penguasa kalian, yakni Allah, serta tertinggi dalam derajat kalian, juga lebih baik bagi kalian dibandingkan berinfak dengan emas dan uang, dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu musuh kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Maknanya Nabi cuba menisbahkan seluruh usaha yang kita buat ini. Kemudian Nabi kata, ya Rasulullah, mestilah nak. Nabi buat satu tawaran, tuan-tuan. Nak tak ada satu amalan ni yang kalau kamu buat, kamu sedekah emas gunung, kamu penggal semua leher musuh dan musuh penggal kita, tapi amalan ini lebih tinggi bagi semua amalan tadi. Lalu jawab para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, nak lah. Sahabat ni jenis yang excited dengan taat. Dengar tawaran, bukan layak tak layak, mahu tak mahu. Kita ni dengar je, Allah ni makam-makam awliya ni, tegur awliya terus. Patut sambut lah. Dengar saja tawaran, mampu tak mampu tolak belakang. Sebab mampu tak mampu hak Allah. Soalannya mahu tak mahu, itu beza. Mahu tu datang dari kesedaran. Okay, jadi kata Nabi SAW, sahabat tanya, qalu bala, tentulah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kata apa? Bala ya Rasulullah, qal zikrullah, berzikirlah kepada Allah. Riwahu Tirmizi. Zikir, kita pun dengar, hati kecil kata ataupun nafsu kata, takkan zikir je. Tu nakal. Apa zikir tu? Lalu dikaitkan dengan zikir itu, datang pula kalimah tentang afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan? Apa sahaja yang kita lakukan ini hanya menyatakan Allah, menyatakan Dia. Itu tugas kita. Illa liya'budun. Nak menyatakan, contoh kita bekerja ni, nak menyatakan siapa? Menyatakan Allah Maha memberi rezeki, bukan sebab kita hebat nak dapat duit tu. Nak menyatakan Allah Maha memberi rezeki, hebat Allah Ta'ala. Kita berkahwin sebab nak menyatakan siapa? Menunjukkan kita lelaki yang hebat. Saya tekad, hebatnya suami saya ni, dia tekad menghalalkan saya. Ada satu statement tu lah kan. Siapa perasan-perasan lah, ada, carilah statement tu. Hebatnya suami saya ini, dia tekad menghalalkan saya. Setakat tu je. Kalau setakat itu je kahwin, itu je lah. Ingat, halal jadi haram nanti. Kalau sekadar main menghalalkan, nanti kan jadi haram balik. Apa dia? Dah tak sepaman. Kalau masing-masing sekadar menyatakan diri, hancur binasa, leburlah dia. Tu dia. Menyatakan kita kuat beramal, satu ketika lemah kita. Jangan. Kita kuat beramal bukan sebab menyatakan kita kuat beramal. Kita kuat beramal menyatakan Allah Maha Kuat membuatkan kita beramal. Macam mana nak susun ayat macam tu? Bukan sebab kita buat amalan yang iblis tak boleh buat. Solat iblis buat tak? Buat. Tahajud iblis buat? Buat. Baca Quran iblis buat? Buat. Semua amalan yang kita buat, semua iblis buat. Apa beza kita dengan iblis? Sama ke tak? Sama lah. Yang bezanya apa?
meleburkan dirinya. Iblis tak boleh buat. Makin buat beramal makin nampak hebat. Itu iblis tak boleh buat. Makin layak dapat, makin beramal, makin berusaha, makin rasa layak. Aku ni layak dapat banyak ni. Sedangkan usaha tidak menyatakan kamu dapat banyak atau sikit. Usaha tu sekadar suruhan Allah. Usaha. Kalau usaha ni menyatakan dapat banyak, maka orang yang berusaha siang malam pergi petang dah confirm banyak dah. Nah, kadang tak usaha duduk arwah unyang saja tu maya pai gombak Nazim Majid, tuan guru Haji Yaakob. Kerja dah, solat dah. Solat nguruh masjid, solat nguruh masjid. Allah takdirkan sejadah je ATM machine. Nak cakap apa? Selak dia keluar, selak dia keluar. Kita jenuh nyelak, habis tak keluar. Adakah tergantung kepada diri? La. Ini namanya zikir yang hebat. Apabila setiap perlakuan kita menyatakan Allah. Sedikit buat tapi nampak Allah yang banyak. Itu lebih bermakna daripada banyak buat nampak Allah yang sedikit. Kita tak benar-benar berharap kepada Allah. Sebab tu kadang-kadang kita beramal, kita masih rasa resah, masih takut. Iblis pun datang. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kau nak beramal sampai bila? Kau ingat kau tu baik sangat ke? Tak payahlah. Tak payahlah kita pun. Kau nak kerja lagi, kau nak zikir lagi. Anak bini kau nak makan apa? Oi, dia jangan. Dia pakar dalam bab memutarbelit fatah ni, bagi kat dia. Dia pakar dalam nak membuatkan kita bersalah dalam beramal. Jadi caranya adalah, tengok kata Nabi, yakni zikrullah. Dan zikrullah tu maknanya setiap perkara kita nak menghayati kalimah thayyibah itu. Dan ini kemuncak kehidupan kita, tuan-tuan. Dan ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, jaddidu imanakum. Qil ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qal aksiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya, kata Nabi SAW, perbaharuilah iman kamu. Ini kita semua orang beriman ni dalam ni. Kalau tak beriman tak masuk dalam ni. Tapi yang membezakan iman itu dah lama tak hidupkan. Ingat, kita ingat, cukup lah kot. Dah. Kalau Nabi kata macam ni, maknanya apa? Bimbang-bimbang ada yang expired. Kalau macam Roptek tu ingat senang. Polis ada, senang nak saman. Lesen mati senang, JPJ ada. Dah, kita iman mati, siapa nak saman? Ada malaikat tahan kat depan roadblock, check. Iman dah lama tak perbarui ni. Bila tarikh perbarui, Allah lupa. Dah sebut-sebut. Sebut tu ada je, tapi expired. Iman ni dia boleh expired rupanya. Bila expired, datang ujian, di situ datang masalah. Baik, Nabi suruh perbarui iman dengan perbanyakkan la ilaha illallah. Baik, kalam atau lafaz la ilaha illallah ni bukan lafaz di bibir. Ingat, bila sebut kalimah la ilaha illallah atau zikir, itu bukan pada bibir. Bibir itu buat, itu penterjemahan. Tetapi bila mari bab berkaitan dengan Allah, khusus, ini khusus ni, terus direct nak cerita tentang Allah, ianya berkenaan dengan qalbi, hati. Bila melibatkan hati, apa terjemahan hati? Pembersihan jiwa. Kerjanya mesti berlaku. Sebab itu Al-Quranul Karim ini kalamullah. Tetapi kenapa disunatkan juga nak membacanya mesti bermula dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalam ta'awuz. Kenapa? Tuan-tuan pernah jumpa orang gunakan Al-Quran ni jadi tangkal? Pernah jumpa? Ada. Jadi wafak, jadi tangkal Al-Quran tu. Pernah jumpa tak orang makin baca Quran makin dia melawan? Ada satu nama sahabat tu saya lupa, nanti saya ingat saya bawa.
dia penghafal Quran, tapi dialah yang membawa kepada kemelut perpecahan. Hati-hati. Rupanya yang menyebabkan Al-Quran ni rukun iman. Ni kitabullah ni rukun iman. Ni bukan rukun lisan. Kita ingat Al-Quran ni dengan lisan. Ini ada mushaf kira alhamdulillah, resam Utsmaniyah, zaman pemerintahan Utsmaniyah, maka dimushafkan. Asalnya tak ada. Mana duduk Al-Quran? Dalam hati. Dalam hati. Jadi yang nak menjaga Al-Quran ini adalah la ilaha illallah. Al-Quran berbicara soal biografi Allah. Sebab tu dimulakan Al-Fatihah. Kata guru saya, 7 surah Al-Fatihah ni cuba tengok berbicara soal Allah. 3-nya atas muji-muji dia. Dan semua 6,626 ayat ni mesti kena balik dengan surah Al-Fatihah. Mesti. Jadi kalau baca Al-Quran tapi masih belum beriman, tu macam mana bacanya? Famkihu masna wa sulasa wa ruba. Bab tu saya kurang beriman lah. Nikah 2, 3, 4. Adanya ragu lagi ke? Dia. La takhaf, la tahzan. Jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Al-Quran kata. Kita putar belik balik. Standard lah Ustaz. Takut, sedih tu standard lah. Bukan manusia lah kalau tak sedih. Allah kata. Nampak? Allah suruh kata, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, kejar akhirat. Tapi kita kata dua-dua lah kena kejar, dunia pun kena kejar juga. Cari dalam Al-Quran mananya suruh kejar dunia. Wallahi tak jumpa satu pun. Mana statement yang mengatakan kejar dunia? Mana kata dua-dua kena ada? Ada? Tak jumpa. Saya asingkan ayat tentang dunia Al-Quran banyak. Kebanyakan yang berbicara soal dunia tu, wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni menipu, bohong, permainan, kalaibun. Kita je tiba-tiba ubah dunia jadi serius. Duit dia serius, pahala je main-main. Nak cari duit serius, nak cari pahala main-main. Tak apa, pahala ni insya-Allah. Kita ni tak boleh taksub dengan pahala. Tak, jangan kita kejar sangat. Dah tu duit kita kejar pula. Anak pula ada target figure tu. Kenapa pahala kita tak nak target? Kenapa Allah bagi duit konsisten? Sebab suruh sedekah konsisten sepatutnya. Dia ada pro and con dia. Tapi hari ini terbalik. Sebab apa? Sebab tadi bimbang-bimbang iman tidak diperbaharui. Saya tulis dalam satu kenyataan. Nak berubah untuk dunia, kita bersungguh-sungguh. Tapi nak berubah untuk akhirat, kita mula main-main. Nak cantik rupa, kita sungguh-sungguh. Tapi nak cantik jiwa, kita main-main. Lepas tu kita jawab, habis ingat bahagia tu main-main. Saya tulis. Ya, kalau nak rupa seria, habis-habis duit nak buat rupa. Tapi nak jiwa, susahlah, payahlah. Nampak sangat tak ikut Al-Quran. Kalau tak ikut Al-Quran, terbatal iman. Batal. Ikut Nabi. Nabi suruh apa? Alaikum bis-siddiq fa inna siddiq yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berkata benar, sesungguhnya kebenaran membawa pada kebaikan, kebaikan membawa pada syurga. Tapi berapa ramai kita cakap bohong? Berkata tentang dunia macam ria, beria-ria bagi semangat untuk dunia. Macam hidup tu 100 tahun. Padahal mati kejap lagi mungkin. Wallahualam. Nabi tak pernah buat dunia ni jadi serius. Tak pernah. Sebab tu Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika bersama dengan Nabi, melihat Nabi dalam bab dunia, Nabi tak cerewet. Makan Nabi tak pernah komplain. Tak pernah menunjukkan Nabi tak serius bab dunia. Tapi bab akhirat don't play. Nabi kalau jemaah, Nabi pusing belakang tengok sahabat, buat checklist. Tak datang, tanya kenapa tak datang. Begitu serius Nabi SAW. Seriusnya umat baginda Nabi SAW dan kita dididik adalah contoh perang, seriusnya siapa lari medan perang, hukum bunuh.
punya seriusnya Islam sebenarnya. Sebab tu Islam berjaya. Hari ini kemungkinan kita dah tak ambil serius dalam bab agama, apatah lagi bab akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana kita nak merasa untung dalam perbuatan kita, sedangkan kalimat itu kita tidak perjuangkan sehingga ketitisan nyawa kita yang terakhir. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Maka daripada hadis ini, hadis tadi satu riwayat Tirmizi dan ini riwayat Imam Ahmad, jelas. Mari kita sama-sama buat satu kesimpulan dalam kita melaksanakan seluruh perbuatan kita yang menyebabkan perbuatan itu diterima apabila zahirnya kebesaran Allah. Kita solat sebab nak membesarkan, nak merasakan Allah tu Maha Besar. Kita zikir apatah lagi, menyebutnya, membacanya, melakukan, semuanya nak merasakan bahawa biar datang rasa takzim bahawa Allah tu hebat. Ini tugas kita sebenarnya. Maka sidang imam mata Allah SWT, maka caranya juga Nabi pun dah ajar tadi, perbanyakkan la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Yang ini kalau kita dalam kali perbahasan, insya-Allah pada sisi yang akan datang, dia akan masuk pada rukun nafi isbat. Nafi dan isbat ni menjadi satu perkara yang mesti kita lakukan setiap masa. Dia bukan bila waktunya, dia setiap masa. Baik, jadi sedangnya mata Allah SWT, kesimpulannya, marilah kita sama-sama menjaga kalimah yang utama ni, kalimah yang sangat menguntungkan kita. Itulah zikir yang bermula dengan la ilaha illallah. Itulah afdal zikr fa'la annahu la ilaha illallah. Dan mungkin kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah. Saya kira cukup setakat tu dulu. Moga-moga semua yang hadir pada petang yang penuh barakah ni mendapatlah sebaik-baik amalan ini, maka dapatlah menjadi hamba yang benar-benar beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah dan suratul As.